Salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu bersama saya, Naila Huda. Dan untuk jam ini, kami nak bawakan perkembangan dan perbincangan pasca Malaysia memilih. Apa cabaran dan apa yang patut menuntut perhatian Kabinet Baharu, Kerajaan Baharu bagi mengatasi pelbagai isu di negara ketika ini. Dan kami juga ada bawakan pelbagai perkembangan semasa di astroawani.com. Antaranya laporan daripada Menteri Ekonomi yang baru dilantik Muhammad Rafizi Ramli yang hari ini menggariskan beberapa keutamaan pada minggu pertama bagi kementerian yang diterajuinya. Beliau berkata perkara pertama ialah mengenali dengan dekat semua pegawai tertinggi Kementerian Ekonomi yang merupakan pasukannya dan nadi untuk memperbaiki ekonomi negara. Menerusi ucapan di laman Twitternya hari ini, katanya keutamaan lain ialah mendalami kedudukan ekonomi semasa dan unjurannya. Selain itu, katanya beliau akan turut menyusun perancangan kementerian untuk tempoh 6 bulan dan menyusun program yang berimpak besar dengan cepat. Itu antara laporan mengenai dengan Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli. Tapi pada masa yang sama kami juga ingin bawakan perkembangan susulan sidang media oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook yang sebentar tadi beliau menegaskan perkhidmatan transit aliran ringan atau LRT ini katanya masih belum stabil sepenuhnya. Berikutan terdapat beberapa isu teknikal yang harus diberi perhatian. Harapan beliau menjelang Jun 2023, perkhidmatan tersebut akan lebih stabil selain tiada lagi isu perkhidmatan tergendala. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan beliau sebentar tadi. Dan jangkaan kita 56 set ini akan siap ataupun lebih 50 set boleh beroperasi menjelang suku ketiga tahun 2023. Jadi bermula daripada sekarang, kita akan cuba menambah train yang available untuk supaya kekerapan itu dapat ditambah. Tetapi pada ketika ini, dalam tempoh ini, kita tak dapat memberikan komitmen untuk turunkan kepada 3 minit kekerapan. Kita masih kekal 5 minit, tetapi tidak bermakna 5 minit itu dia statik. Dia kadang-kadang kalau ada train yang tambahan, kita boleh percepatkan kurang daripada 5 minit. Tetapi servis komitmen kita sekarang ini kekerapan 5 minit dan akan dikurangkan sehingga 3 minit menjelang suku ketiga tahun 2023. Okay, itu komitmen yang telah pun diberikan oleh pihak prasarana. Baik, itu antara laporan di astroawani.com berhubung Menteri Ekonomi dan juga Menteri Pengangkutan. Tapi ini juga satu laporan yang kami bawakan baru-baru ini berhubung dengan isu konten ataupun kandungan yang berbau kebencian di TikTok atau di berbagai platform media sosial di mana berhubung dengan klip video amaran rusuhan, MC panggil TikTok untuk memberi penjelasan. Ini susulan penyebaran video berbau provokasi mengenai amaran rusuhan 13 Mei yang tersebar di aplikasi TikTok. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah pun memanggil pengurusan syarikat terbabit memberi penjelasan segera. Dan semalam juga kami bawakan laporan Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil juga ada bercerita tentang bagaimana beliau mengadakan rundingan bersama dengan pihak platform media sosial khususnya TikTok berhubung dengan kandungan yang tersebar di media sosial itu, khususnya melihat kepada kandungan yang tersebar pada PRU15. Dan untuk jam ini kami nak bincangkan lebih lanjut mengenai dengan berita palsu dan juga ucapan benci khususnya dalam konteks pasca PRU15 dan sudah bersedia bersama saya ketika ini Haris Zainul, penyelidik kanan ataupun penganalisis kanan ISIS Malaysia. Terima kasih Haris sudi bersama saya dalam Pantau Kerajaan Baharu. Pertama sekali, bagaimana Haris melihat penularan penyebaran berita palsu dan ucapan benci atau hate speech pada PRU15? Okey, terima kasih Naila kerana sudi menjemput saya untuk memberi pandangan. Seperti biasa, memang kita dah jangkakan bahawa akan ada penularan berita palsu dan ucapan benci ataupun hate speech pada musim-musim PRU ni. Kita dah melalui PRU dalam zaman media sosial dah beberapa PRU sejak 2008 kalau saya tak silap. Jadi ini bukanlah sesuatu yang tidak dijangka ataupun baru. Jadi sewaktu musim berkempen kita telah melihat banyak tohmahan, banyak dan maklumat palsu yang telah disebar. Sebagai contoh bahawa pihak SPR akan menggunakan scanner untuk memeriksa mycard pengundi yang kononnya menjadi salah satu cara untuk mengurangkan jumlah pengundi China dan India. Sebagai contoh. Satu lagi contoh yang kita lihat adalah bahawa kononnya pengundi Malaysia yang telah memakai baju merah telah mengadakan perhimpunan untuk menyokong parti pilihan mereka, tetapi sebenarnya perhimpunan yang ditunjuk dalam video yang telah viral itu
telah berlaku di Taiwan pada bulan Jun 2019 dan bukan di Malaysia pun. Yang paling malang sekali seperti Naila ada terangkan sedikit tadi adalah apabila pihak tidak bertanggungjawab telah membuat video-video berkaitan dengan insiden rusuhan kaum pada Mei tahun 1969 sejurus selepas PRU 15. Jadi pada pendapat saya, walaupun semua ini telah pun dijangka akan berlaku sewaktu kempen dan juga sewaktu PRU 15, namun ianya tetaplah sesuatu yang agak malang dan saya rasa pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil tindakan. Ya, pada masa yang sama bercakap tentang video yang berbau provokasi ini yang tular di berbagai platform media sosial antaranya di TikTok, khususnya melihat kepada tempoh kempen PRU 15 sebelum ini. Antara kandungan ini kalau kita lihat merupakan kandungan berbayar ataupun paid content. Bagaimana untuk pengguna di media sosial ini mereka nak kenal pasti sumber dana ataupun sumber sokongan di sebalik video ini? Okey, benda ini merupakan sesuatu yang agak mencabar kerana memang sukarlah untuk menentukan sama ada kandungan tersebut adalah kandungan berbayar ataupun kandungan yang dibuat sendiri ataupun yang dipanggil organic content. Tetapi pada pendapat saya mungkin pengguna boleh pertama sekali melihat sama ada kandungan tersebut telah dilabel sebagai kandungan berbayar atau tidak. Kedua, mungkin pengguna media sosial boleh melihat akaun-akaun tersebut dan apakah jenis kandungan yang pernah dikeluarkan sebelum ini. Sebagai contoh, jika akaun-akaun tersebut kebanyakannya mengeluarkan konten tentang bab sukan, kesihatan, kecantikan dan sebagainya, dan tiba-tiba akaun tersebut mengeluarkan kandungan berbau hasutan ataupun politik, terdapat kemungkinan bahawa kandungan itu adalah kandungan berbayar. Tapi lebih daripada apa yang boleh dibuat oleh pihak pengguna, saya rasa pemilik platform seperti TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain haruslah lebih serius dalam usaha mereka untuk menjelaskan lagi sama ada kandungan tersebut adalah kandungan berbayar ataupun tidak, kerana pengguna-pengguna media sosial di Malaysia saya rasa berhak untuk mengetahui bahawa kandungan yang mereka lihat di laman sosial mereka adalah kandungan organik ataupun kandungan berbayar. Ya, pada masa yang sama kita juga melihat satu maklumat yang baru saja dimaklumkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil semalam, katanya sebanyak 2,113 kandungan video di TikTok telah pun disekat secara automatik kerana katanya didapati melanggar garis panduan komuniti platform media sosial tersebut. Kalau kita nak lihat secara lebih khusus pada tarikh ataupun pada tempoh dari tarikh 12 November hingga 18 November sebanyak 857 video disekat dan pada hari pengundian PRU 15 iaitu pada 19 November sebanyak 130 video disekat. Bagaimana sebenarnya untuk kita fahami proses menapis kandungan ataupun content moderation ini di platform media sosial? Okey, banyak soalan sukar ini. Sebelum saya jawab, saya bagi disclaimer dululah sebab saya ini tak bekerja sebagai seorang content moderator dan saya tak pernah bekerja dalam mana-mana platform media sosial. Jadi saya tak tahu sangat bagaimana mereka membuat decision on content moderation dalam platform-platform tersebut. Tapi apa yang telah diberitahu kepada saya dan apa yang saya faham mengenai proses content moderation tersebut adalah terdapat lebih kurang dua cara penapisan kandungan. Cara pertama adalah secara automatik di mana sistem artificial intelligence ataupun AI akan flag kandungan yang melanggar garis panduan komuniti platform tersebut dan kemudiannya akan dikeluarkan daripada platform tersebut. Cara kedua adalah secara manual di mana pengguna platform tersebut akan melakukan sesuatu kandungan yang berkemungkinan melanggar panduan komuniti platform tersebut dan ini akan kemudiannya disemak oleh content moderator secara manual. Akan tetapi masalah yang kemungkinan akan berlaku adalah apabila sistem automatik tersebut ataupun human content moderator tidak memahami konteks dan sejarah sesuatu negara dan kemungkinan ini akan menjurus kepada satu situasi di mana kandungan tersebut tidak dikeluarkan ataupun remove daripada platform tersebut. Jika saya boleh memberi satu contoh seperti yang Naila terangkan tadi juga, jika kita merujuk pada kenyataan
Yang Berhormat Menteri Komunikasi Digital semalam, Yang Berhormat Menteri telah mengatakan bahawa pihak kerajaan telah melaporkan 202 kandungan kepada platform TikTok untuk dikeluarkan. Namun, hanya 123 kandungan tersebut telah diambil tindakan dan selebihnya dibiarkan di platform TikTok. Persoalan yang timbul di sini kepada saya adalah kenapa kandungan tersebut yang pihak kerajaan berasa layak untuk diambil tindakan, tetapi pihak TikTok berasa sebaliknya. Jadi mungkin in moving forward selepas ni, kita harus selarikan jenis-jenis kandungan yang kita rasa sebagai orang Malaysia tidak sesuai dalam konteks negara ini dengan garis panduan platform-platform media sosial supaya perkara-perkara ini tidak berlaku lagi. Ya, itu kita lihat peranan platform media sosial, tapi bagi pihak kerajaan pula bagaimana Haris melihat cara terbaik untuk pihak berkuasa untuk kerajaan menangani ucapan ataupun kandungan berbau kebencian dan provokasi ini, tapi pada masa yang sama tidak menyekat kebebasan bersuara ataupun freedom of speech? Okey. Terdapat beberapa perkara yang harus diberi perhatian. Saya rasa sebelum pihak kerajaan memperkenalkan apa-apa undang-undang baru yang berkemungkinan akan menyekat kebebasan bersuara. Okey, pertama sekali adalah untuk meningkatkan tahap literasi digital dan literasi maklumat ataupun digital literacy dan information literacy di kalangan rakyat Malaysia. Ini boleh dilakukan oleh melalui online courses, kempen kesedaran dan sebagainya. Dan jika ada para penonton yang berminat, mungkin boleh melihat kepada modul berkaitan dengan disinformation yang telah diterbitkan oleh Dr. Sabariah dan rakan-rakannya di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai contoh. Kedua adalah untuk pihak kerajaan untuk meningkatkan lagi tahap kebebasan media dan paras profesionalism di kalangan media di Malaysia. Ini boleh dilakukan melalui satu media council yang telah pun dibincang sebelum ini sejak tahun 2018 supaya industri media boleh mengawal selir industri sendiri tanpa campur tangan pihak kerajaan yang mungkin akan membawa ruang kepada campur tangan politik. Selepas kedua-dua ini telah dilakukan, saya rasa barulah pihak kerajaan boleh menimbang semula sama ada undang-undang baru adalah sesuatu yang seharusnya diperkenalkan di Malaysia. Dan jika terdapat keperluan, saya rasa undang-undang tersebut haruslah dalam satu bentuk yang spesifik di mana kegunaannya adalah secara hanya untuk topik-topik yang telah disasarkan dan bukanlah secara meluas. Dan dengan kesemua ini, saya rasa pihak kerajaan boleh menangani gejala maklumat palsu, kandungan benci tanpa menyekat kebebasan bersuara. Haris ada menyebut tentang contoh-contoh ataupun topik-topik yang lebih spesifik, yang secara lebih bersasar. Apa mungkin antara topik-topik yang patut menjadi keutamaan untuk kerajaan melihat dan menangani isu ucapan benci dan juga disinformation ini? Kita tahu isu perkauman itu satu masalah yang besar dalam kita bercakap tentang ucapan benci di media sosial ini. Adakah itu juga satu area, satu perkara yang patut dipertimbangkan untuk kerajaan melihat kepada undang-undang atau sebarang larangan kawalan terhadap ucapan benci dan disinformation ini? Apa antara topik-topik yang boleh dicadangkan? Okey, kita lihat dulu kepada undang-undang yang sedia ada kan. Sebagai contoh, Akta Communications and Multimedia Act tahun 1998 yang sering digunapakai untuk menangani gejala berita palsu dan juga kandungan benci. Tetapi kalau kita lihat kepada provisi dalam Communications and Multimedia Act ini dalam bentuk yang tidak disasarkan langsung dan boleh digunapakai secara meluas. Dan kalau kita bandingkan ini dengan standard-standard kebebasan bersuara di peringkat antarabangsa, ianya memang tidak selari pada pendapat saya. Jadi, in moving forward, kalau kita nak melihat kepada undang-undang baru, betul kita kena buat benda tu secara spesifik. Sebagai contoh yang Laila berikan tadi, kalau kita hendak menangani gejala ucapan benci ni, kita harus merangka satu undang-undang yang berbentuk spesifik hanya untuk digunapakai untuk ucapan benci. Kita jangan lunggukkan semua jenis ucapan dalam satu undang-undang yang berbentuk
general. That's not what we want because that is going to infringe on freedom of speech. Topik lain yang saya boleh fikirkan sekarang adalah kalau kita melihat balik kepada waktu COVID-19 sedang besar di negara ini, terdapat beberapa kandungan yang berbentuk anti-vaksin yang sering dikeluarkan di media sosial. Jadi kalau topik anti-vaksin ini bukanlah sesuatu yang kita nak lihat di media sosial kita, jadi kita juga boleh memikirkan untuk merangka satu undang-undang untuk menangani masalah itu. Ya. Menarik Haris ada menyebut mengenai dengan undang-undang ataupun akta di bawah komunikasi dan multimedia, tapi bagaimana pula dengan akta hasutan kalau kita nak melihat dalam konteks hate speech dan disinformation? Saya rasa hujah-hujah yang saya terangkan tadi seperti undang-undang itu boleh digunakan secara meluas, boleh membuka kepada ruang untuk campur tangan politik di mana ahli politik pakai akta-akta ini untuk memasukkan ahli politik lawannya dalam penjara dan sebagainya, juga boleh digunakan pakai untuk akta hasutan. Sebab akta hasutan ni betul lah, dia memang berbentuk spesifik juga kepada ucapan benci dan sebagainya, tetapi at the same time the wording of that the Sedition Act masih berbentuk secara meluas dan boleh digunakan pakai bagi tujuan politik, dan ini bukanlah sesuatu yang kita nak. Okay, banyak lagi yang kami nak bincangkan pada jam ini berhubung dengan disinformation, ucapan benci dan juga berita palsu. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu, dan untuk jam ini kami masih lagi bawakan perbincangan mengenai dengan disinformation, berita palsu dan ucapan benci. Bagaimana kerajaan boleh memainkan peranan yang lebih proaktif untuk menangani isu ini, khususnya dalam era media sosial dan era digital ketika ini. Dan antara laporan yang kami bawakan di astroawani.com oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil semalam ada berkongsi mengenai dengan hasil rundingan dan perbincangan yang diadakan selepas bermesyuarat dengan aplikasi media sosial TikTok yang mendapati sebanyak 2,113 kandungan video di aplikasi media sosial TikTok telah pun disekat secara automatik selepas didapati melanggar garis panduan komuniti platform media sosial tersebut, dan didapati pada dalam tempoh 12 November hingga 18 November sebanyak lebih 800 video disekat, manakala pada hari pengundian PRU15 sebanyak 130 video disekat. Dan untuk jam ini kami nak teruskan perbincangan mengenai dengan penyebaran berita palsu khususnya pasca PRU15. Apa peranan yang boleh dimainkan kerajaan? Ada keperluan untuk mewujudkan undang-undang baharu? Saya nak teruskan perbincangan bersama dengan Haris Zainul, penyelidik kanan ISIS Malaysia atau penganalisis kanan ISIS Malaysia. Haris, sebentar tadi ada mencadangkan keperluan untuk mewujudkan undang-undang yang lebih spesifik. Kita sudah ada akta komunikasi, kita sudah ada akta hasutan, tetapi tak ada yang lebih spesifik menyasarkan ucapan benci, hate speech dan disinformation, berita palsu di media sosial khususnya. Bagaimana Haris melihat apa sebenarnya kesannya sekiranya kerajaan tidak mengambil tindakan yang lebih serius untuk menangani isu ini, hate speech dan disinformation, berita palsu? Okey, terima kasih. Saya rasa kita ni harus sedar bahawa kesan-kesan daripada ucapan benci dan disinformation bukanlah sesuatu yang bersifat spesifik ataupun sesuatu yang kita boleh ukur. Ini adalah kerana akibat-akibat daripada berita palsu dan ucapan benci ini kadang-kadang ini berbentuk long term. Ia akan menimbulkan kesangsian di antara satu kaum dan kaum yang lain. Dan hubungan di antara kaum-kaum yang mentap di Malaysia ni adalah sesuatu yang organik. Jadi ianya memang agak sukar untuk mengatakan dengan pasti ataupun untuk mengatakan dengan kepastian bahawa kandungan maklumat palsu ataupun ucapan benci akan mengakibatkan sesuatu outcome yang sangat spesifik.
akan tetapi kita juga tahu bahawa masalah ini jika tidak ditangani secara holistik, hubungan antara kaum akan menjadi semakin renggang, dan jika kandungan ucapan benci berjaya menghasut orang ramai untuk membenci sesuatu kaum, ianya akan meningkatkan lagi risiko berlakunya perbalahan antara kaum. Dan dalam negara yang berbilang kaum, berbilang agama seperti Malaysia ini, sudah tentu ini bukanlah sesuatu yang diinginkan. Tapi risiko berlakunya perbalahan ataupun rusuhan antara kaum ini adalah sesuatu risiko yang sangat ekstrim. Risiko yang kurang ekstrim sikit dan risiko yang mungkin boleh dikatakan sebagai an everyday risk adalah bagaimana orang ramai mungkin akan hilang kepercayaan kepada apa yang dikatakan oleh pihak media, oleh pihak kerajaan, dan they will create this distrustful situation di mana kita mungkin tidak lagi memegang kepada fakta-fakta yang sama. Jadi kalau kita melihat kepada negara seperti Amerika Syarikat, di mana ada pengundi-pengundi parti tertentu yang menolak keputusan pilihan raya, ianya juga merupakan sesuatu yang tidak diingini, dan saya harap ini tidaklah berlaku di Malaysia. Ya Haris, menarik apabila kita mengambil contoh di Amerika Syarikat, mungkin di sana situasinya sedikit ekstrim. Diharapkan situasi di Malaysia tidak bertambah begitu teruk. Tetapi kalau kita nak melihat contoh yang baik pula, bagaimana untuk kita melihat contoh-contoh best practices di negara lain yang juga menangani isu ini? Okey, saya rasa terdapat beberapa contoh yang kita boleh lihat dan saya ingin kongsi dua lah jika saya boleh. Contoh pertama, kalau kita melihat kepada negara Perancis ataupun France, terdapat undang-undang yang hanya boleh digunakan pakai semasa waktu pilihan raya. Ini adalah kerana penggunaannya ni yang secara spesifik adalah kerana apa-apa gangguan kepada ekosistem maklumat ataupun information ekosistem akan mendatangkan impak yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat pada negara Perancis dan experience mereka dalam musim-musim pilihan raya, mereka telah melihat risiko yang sangat besar dan oleh apa yang dipanggil oleh foreign influence operations daripada negara-negara yang mungkin tidak berapa suka negara Perancis. Dan sebab itu, dan oleh sebab itu terdapat undang-undang ini untuk protect those election periods. Tapi disebabkan oleh undang-undang ini akan menyekat sedikit kebebasan bersuara, penggunaannya adalah terhad kepada musim pilihan raya sahaja, dan musim-musim lain yang di mana pilihan raya tidak berlaku, undang-undang ini tidak boleh digunakan pakai. Jadi saya rasa the first thing that we can consider in terms of best practices adalah untuk menimbang sama ada kita memerlukan undang-undang yang hanya boleh digunakan pakai pada tempoh-tempoh tertentu seperti pilihan raya. Contoh kedua, kalau kita melihat pada negara Germany pula, terdapat satu undang-undang yang dikenali sebagai NetzDG, di mana kerajaan Jerman telah mengenal pasti beberapa area dan topik yang secara besar tidak boleh diterima oleh masyarakat Jerman. So content that's on Nazism, on the genocide, etc. Dan bagaimana undang-undang ini berfungsi adalah untuk membuat satu obligation kepada syarikat media sosial untuk mengeluarkan apa-apa kandungan jika ianya menyentuh area dan topik-topik tersebut. Dan juga ini adalah contoh kedua di mana mungkin kerajaan Malaysia boleh menimbangkan untuk mengenal pasti apakah topik-topik dan apakah area-area di Malaysia ni yang kita tidak boleh terima sama sekali, seperti kalau kita merujuk pada contoh yang kita bincang tadi sebagai contoh kerusuhan kaum pada Mei 1969. Kalau itu merupakan sesuatu insiden yang kita tidak ingin melihat ucapan benci ataupun maklumat palsu, jadi mungkin kita boleh menimbangkan untuk membuat satu obligation kepada syarikat-syarikat media sosial untuk mengeluarkan konten-konten jika ianya menyentuh kepada rusuhan kaum tersebut. Okey, itu dari segi kawalan dan juga hukuman
dalam undang-undang. Tapi bagaimana pula kalau kita nak melihat dari aspek mendidik? Kalau kita nak melihat khusus kepada anak muda yang kita tahu kalau platform media sosial seperti TikTok, Facebook dan juga Instagram bukan saja popular dalam kalangan anak muda, tetapi kita tahu setengah platform media sosial ini juga lebih popular dalam kalangan pengguna yang lebih berusia. Tapi untuk anak muda khususnya, bagaimana untuk kita pastikan mereka ini tidak terus terjebak dalam isu perkongsian maklumat palsu, disinformation dan juga ucapan benci ini? Okey, saya rasa pertama sekali adalah untuk anak muda untuk meningkatkan lagi tahap digital literacy dan information literacy mereka yang saya katakan tadi lah. Ini adalah kerana golongan muda ni adalah satu golongan yang kebanyakannya mengambil maklumat dan berita daripada media sosial. Dan di media sosial ni semua orang boleh menjadi pengeluar ataupun penerbit konten ataupun kandungan. Jadi kadang-kadang kita lihat kandungan yang dikeluarkan itu, kita perlu pastikan bahawa ini tepat, ini sahih dan tidak berbentuk bias dan lain-lain lagi. That's the first thing untuk meningkatkan lagi tahap digital literacy dan information literacy mereka. Kedua adalah untuk membuat semakan fakta terlebih dahulu sama ada maklumat tersebut yang baru diterima adalah benar atau tidak. Tak perlu terburu-buru untuk menjadi terpaling awal untuk share maklumat jika tak pasti sama ada maklumat itu tepat atau tidak. Ketiga, saya rasa golongan muda ni adalah golongan yang telah membesar dengan handphone, social media dan sebagainya. It's known as the digital generation. Jadi dengan kebolehan dan juga with all this kind of privileges, terdapat beberapa tanggungjawab juga lah kalau saya boleh katakan. Jadi jika anak muda ni melihat kandungan palsu ataupun ucapan benci dalam grup-grup WhatsApp keluarga anda, kawan anda, mungkin boleh perbetulkan. Buat benda ni secara gentle, tak perlu marah dan akhir sekali bersangka baiklah yang mungkin orang yang share maklumat itu juga telah menjadi seorang maklumat pada maklumat palsu. Okay, banyak lagi yang saya nak bincangkan bersama dengan Haris, tapi itu saja masa kita ada untuk jam ini. Itu tadi Haris Zainul, penganalisis kanan ISIS Malaysia, berkongsi pandangan mengenai dengan usaha untuk memerangi berita palsu, disinformation dan juga ucapan benci yang menjadi satu isu hebat diperkatakan khususnya dalam tempoh kempen PRU15 dan apa peranan yang patut dimainkan kerajaan baharu untuk menangani isu ini. Dan itu saja perkongsian untuk jam ini bersama saya, Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.